perbincangan tafsir ringkas kepada ayat 1 sehingga ayat 8. Sekarang ni kita pindah kepada mengutip 5 faedah. 5 faedah. 5 faedah daripada ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, tengok ayat yang pertama. Hamim wal kitabil mubin. Sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Quran. Quran ni maknanya sebuah buku yang ditulis padanya ayat-ayat Quran. Sedangkan Quran turun tidak bertulis. Kata di ulama tadabbur, itlaqus mil kitab alal Quran, dinamakan kitab itu kepada Quran bi'tibar, dengan mengambil kira bahawa Allah Ta'ala turunkan, kemudian para sahabat mencatatnya. Mari zaman Sayyidina Osman telah dibukukan secara rasmi. Mari sampai zaman kita ini pun duk baca lagi Quran yang bertulis. Alhamdulillah. Maka umat Islam diminta supaya menulis Al-Quran, walaupun turun kepada Nabi pada asalnya tidak bertulis. Maknanya ini wal kitabil mubin, ini isyarat bahawa Quran itu selagi akan ditulis dalam mushaf. Alhamdulillah, sekarang ini setelah selesai penulisan. Yang tak selesai laginya kita tak faham. Ini yang tak selesai lagi. Quran selesai dah orang tulis. Yang tak selesainya apa? Kita tak faham lagi. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, letak keazaman, letak pacak semangat depan kita ini, aku akan faham. Kata insyaAllah. Belajar sikit-sikit. Ni pun banyak dah kita faham rasanya sini. Yang kita duduk tadabbur pagi-pagi ni, sudah banyak yang kita faham. Namun gitu masih banyak lagi yang kita kena belajar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan kitab yang nyata, dan menunjukkan bahawa kitab ini diperlukan oleh orang-orang, oleh manusia di dunia ini dan juga di akhirat nanti, menjadi pemandu kita dalam kubur dan di mahsyar. Maka Allah kata kepada kita bahawa Dia turun Al-Quran itu untuk apa? Untuk kita manusia menjadi garis panduan, menjadi pendidikan supaya kita faham. Baik, kita pindah ke faedah yang kedua. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat 3. Maka di sini Allah nyatakan bahawa Quran itu dengan bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, maka menjadi satu kebanggaan besar, kemuliaan besar bagi orang Arab, kerana Allah Ta'ala turunkan Quran dengan bahasa mereka. Dengan bahasa mereka. Alhamdulillah. Jadi jangan duk cemburulah kita Allah. Kenapa tak turun dengan bahasa Melayu? Melayu ni nak ke dia Quran pula dah. Terjemahan Melayu ada tak jadi. Maka Allah sebut Al-Quran Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Tengok di ujung ayat tu. Supaya kamu berfikir, berakal, gunakan pemikiran, bahawa orang yang memperhatikan Quran dengan mata dia, dengan perasaan dia, dengan hati dia, mengumpulkan pemikiran untuk tadabbur makna Quran, inilah yang dikatakan orang yang mendapat faedah daripada Quran. Tuhan kata la'allakum ta'qilun, supaya kamu menggunakan akal untuk memahami. Kita guna akal. Kalau kata dengar saja je boleh pahala, tapi tak masuk dalam tajuk yang besar. Sebab apa? Sebab kita tidak menggunakan akal kita untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau baca saja malah mikir, tak jadi. Maka dia panggil, kerana itu ulama kata annal hujjah la takun illa bil fahmi. Quran ini menjadi hujjah kepada kita, untuk kita, tapi hujjah itu kita tak dapat kecuali dengan kita faham. Maka diturunnya bahasa Arab supaya orang Arab boleh faham, orang Arab boleh faham. Tadi ana sebut di awal tadi, kenapa dalam ayat ini Tuhan kata inna ja'alnahu Qur'anan. Dia tak kata inna qulnahu au anzalnahu. Dalam surah lain
Inna anzalnahu. Di sini kata ja'alna. Ja'ala makna perbuatan. Allah Ta'ala buat itu. Dia tak kata aku turunkan. Jawab dianya, ulama tadabbur kata al-ja'lu bimakna al-qaul. Ja'ala dengan makna qala, boleh juga. Maknanya Allah kata ya ja'aluna lillahi al-bana ay yaqulun. Mereka mengatakan Allah Ta'ala tu ada anak. Wa ja'alu lillahi andada ay yaqulun. Maknanya perkataan ja'ala dengan makna al-qaul. Itu dalam bahasa Arab. Sebab itulah kita bila kita belajar ilmu bahasa Arab ni, lagi kita belajar lagi kita faham, insya-Allah. Lagi kita belajar lagi kita boleh faham. Yang ketiga, faedah yang ketiga, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Masih lagi ayat yang sama, tapi faedah yang ketiga, dilalatun ala wujubi fahmil Qur'an. Ayat ini menjadi dalil bahawa kita wajib memahami Quran itu mengikut apa yang jelas, mengikut bahasa Arab. Kalau kita kata kita terjemah ke bahasa Parsi, ke bahasa lain, dia makna lain. Tapi kita kena balik pada bahasa apa dia dipahami oleh orang Arab ketika Quran itu turun. Sebab itulah yang kita jadi masalah hari ini. Bila kita tidak berpaksikan kepada tafsir Al-Arab, kita pergi ambil bahasa Parsi lah, bahasa ni bercampur habis, maka ketika itu kita takwil sana takwil sini sebab nak lari daripada kepahaman yang kita faham, yang kita duk tergambar dalam Quran, duk tasawur tentang perkara-perkara yang tak sepatutnya kita gambarkan. Jadi ayat ini Allah Ta'ala memberi nikmat kepada hamba-hambanya sebab bahasa Arab ini bahasa yang paling sempurna cakapannya, yang paling baik. Allah Ta'ala pilih pula Quran dengan bahasa Arab. Tuan-tuan nak jadi orang hebat, belajarlah bahasa Arab. Hei, dia kata tua dah ustaz, tak ada nak mengaji dah. Kita kata mengaji Quran ni bahasa Arab lah ni. Siapa nak mengaji bahasa Arab, mari mengaji Quran. Alhamdulillah. Kerana itu dinukilkan daripada Imam Syafi'i. Syafi'i kata kita orang Islam wajib mengaji bahasa Arab. Bila kita bawa cerita ni terkejut pakcik-pakcik kita ni, ustaz nak pergi ngaji kita Al-Jurmiyah pula, tak ada dah. La, maksudnya solat kita ni tak sah kecuali dengan bahasa Arab. Bermula dengan takbir, Allahu Akbar, bahasa Arab. Doa iftitah bahasa Arab. Tak apalah doa-doa tu. Surah Al-Fatihah bahasa Arab. Selawat ke Nabi bahasa Arab. Jadi kita kata wajib kita mengaji bahasa Arab. Paling kurang pun yang kita nak bawa dalam solat kita, Allahu Akbar. Baik, yang keempat, tulis faedah yang keempat, wa innahu fi ummil kitabi ladaina. Al-Quran itu dalam ibu suratan di sisi kami. Sangat tinggi kemuliaannya, lagi banyak mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap teguh. Maka Allah Ta'ala sebut di sini ummul kitab, fi ummil kitab, ibu segala kitab, iaitulah lauhil mahfuz. Al-lauh al-mahfuz menunjukkan bahawa Tuhan kata ladaina, dekat dengan kami, menunjukkan ketinggian Al-Quran itu. Al-Quran itu tinggi sebab dia dimari daripada sisi Allah, daripada kata-kata Allah Azza wa Jalla. Kata di seorang ulama salaf, nama dia Ata dengan Ta, Ata bin Abi Rabah, ulama tabi'in. Orang kata Syekh Ata, apakah dia tentang qadar, al-qadar? Maka dia baca ayat ni, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Semua tulisan-tulisan itu di sisi kami dalam ummul kitab. Kata di Ata, huwa al-kitabul ladzi katabahu, kitab takdir perjalanan hidup makhluk ini Allah Ta'ala tulis sebelum daripada menciptakan langit dengan bumi, bahawa tertulis dalam kitab itu Fir'aun termasuk di kalangan ahli neraka. Dalam kitab itu tabbat yada Abi Lahabin, mendiang Abu Lahab juga termasuk di kalangan orang yang masuk neraka. Hadis
Riwayat ini disebut oleh Imam Tirmizi dalam sunan dia. Maka kita fahamlah di situ bahawa para jemaah sekalian, Allah Ta'ala di akhir ayat dia kata la aliyun hakim. Allah Ta'ala, Al-Quran itu tinggi kedudukannya, mari daripada Allah Ta'ala yang bijaksana. Maka apabila umat Islam itu berpegang dengan Quran, lagi kuat, lagi tinggi kedudukannya, lagi kuat, mantap dia punya kerajaannya. Tapi kita hari ini apa boleh buat? Kenapa kita jadi goyah? Kenapa kita jadi bergoyang hari ini? Sebab kita tidak ikut betul-betul daripada taujihatul Quranul Karim dan tidak ikut sunnah Nabi SAW. Bahkan ada orang berjuang bermati-matian sampai sanggup nak berdebat, semata-mata nak mempertahankan ajaran yang pelik-pelik yang dibawa daripada luar. Konon-kononnya inilah ajaran Ahlus Sunnah. Kita mengatakan Ahlus Sunnah itu orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, bukan orang yang pergi cari ajaran yang pelik nak jadikan dia sunnah. Nak kata apa? Allahu Akbar. Baiklah, faedah yang terakhir dalam ayat kita ini, Allah tanya, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Berapa ramai dah kita hantar nabi-nabi dulu daripadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan Allah sentiasa menenangkan hati Nabi dengan membuat perbandingan. Buat perbandingan. Setiap umat telah datang kepada mereka Nabi. Setiap Nabi terpaksa menghadapi kerenah ujian umat masing-masing. Maka ayat ini memberi motivasi supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sabar dengan kerenah yang dilakukan oleh puak-puak kafir Quraisy. Kita para pendakwah, pendukung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kena sabar bahawa kita juga akan menghadapi ujian-ujian ini, akan dituduh macam-macam, akan dilabel dengan label-label yang buruk, nak menjauhkan orang daripada kita. Maka kita mengatakan biarlah mereka, tapi kita tetap dengan pendirian kita bahawa menyampaikan sunnah Nabi adalah tugas kita. Orang terima alhamdulillah, orang tak terima teruskan perjuangan. Tamaklah kita 5 faedah yang ringkas yang kita boleh kutip dalam perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ke-9 dalam siri yang akan datang.